Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam memaklumkan kepada orang ramai terutama umat Islam di negara Brunei Darussalam bahawa Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syakban 1445 Hijrah adalah jatuh pada petang Sabtu malam Ahad 10 Februari 2024. Maka nisfu Syakban jatuh pada petang Sabtu malam Ahad 24 Februari 2024. Berikutan dengan itu, ketetapan bagi meruqyah anak bulan Ramadan akan dilakukan pada petang Ahad 29 Syakban 1445 Hijrah bersamaan 10 Mac 2024 di Menara DST Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun dan Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara, Bangunan Hilal Bukit Ambok daerah Tutong dan Bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blyth. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik tersebut menerima surat-surat watikah pelantikan daripada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 17 Februari 2024. Majlis menghadap berlangsung kemarin di Kasyar Al-Mizan. Dulian Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Arab Saudi. Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Dato' Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Indonesia. Dan Puan Yang Terutama Dayang Noni Zurainah binti Haji Ismi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Turki. Kedutaan Kuwait di negara ini mengadakan majlis resepsi bagi meraihkan Hari Kebangsaan Kuwait ke-63 dan Hari Kebebasan ke-33. Majlis diadakan malam tadi di Tarindak di Polo, Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia di majlis tersebut Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Salah Al-Muthairi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kuwait terjalin sejak tahun 1990 dan terus berkembang dan diperkukuh dalam pelbagai peringkat dan bidang. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 akan berlangsung lewat petang ini dengan tumpuan utama majlis di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Bagi memastikan majlis tersebut berjalan lancar, Jawatankuasa Kerja Acara Keugamaan membuat tinjauan persediaan bagi acara tersebut. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 juga akan diadakan di beberapa buah masjid tumpuan di ke-44 daerah.
Di daerah Brunei dan Muara, Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong, Masjid Al-Mutadibila Kampung Sungai Kebun, Masjid Setia Adi Pekan Muara dan Masjid Rancang Perumahan Negara Lambak Kanan. Di daerah Belait, Masjid Muhammad Jamalul Alam, Masjid Rancang Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Pekan Seria. Manakala di daerah Tutong, Masjid Hasanah Bolkiah dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar bagi daerah Temburong. Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC mengadakan acara rumah terbuka sempena Tahun Baharu Cina. Acara berlangsung petang kemarin di salah sebuah pusat membeli belah di Jalan Muara. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara seumpamanya juga diadakan bagi mengeratkan hubungan dengan pihak berkepentingan luar dan kaki tangan Glen Eagles JPMC. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB memulakan fasa baharu bagi pertubuhan strategiknya dengan tempahan 4 buah pesawat Boeing Dreamliner 7879. Dengan adanya pesawat-pesawat baharu itu, ia antara lain akan mengukuhkan lagi pasaran RB dan memberikan pengalaman pengembaraan menarik kepada penumpang. Majlis menandatangani perjanjian pembelian pesawat antara RB dan Boeing diadakan kemarin semasa Pertunjukan Udara 2024 di Republik Singapura. Kapten Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB berkata, penempahan tersebut menandakan langkah kehadapan syarikat itu ke arah inovasi dan kecemerlangan. Ia sebagai usaha berterusan untuk menawarkan perkhidmatan yang tiada tandingan dengan piawaian keselamatan tertinggi untuk para pelanggan. Kemasukan 4 pesawat Boeing baharu ke dalam RB setentunya akan membantu syarikat berkenaan memantapkan lagi industri perjalanan dan pelancongan udara. Laporan Wawasan Brunei 2035 menggongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Lebih 130 orang murid menyertai Majlis Khatam Al-Quran program 1 Minggu 1 Juzuk. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Mengetuai bacaan Surah Al-Fatihah Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam, program 1 Minggu 1 Juzuk mula diperkenalkan di Persekolahan Ugama pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memantapkan lagi pembacaan Al-Quran murid-murid sekolah ugama serta memupuk budaya membaca Al-Quran sebagai amalan harian. Sempena Hari Terbuka Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Pusat Penyelidikan Halalan Toiban melalui Badan Pelajar Halalan Toiban mengendalikan bengkel pembuatan sabun. Bengkel diadakan di kampus Sinaut UNISA, daerah Tutong. Bengkel disertai oleh mahasiswa dan mahasiswi Pusat Penyelidikan Halalan Toiban UNISA dan juga pelajar daripada institusi pengajian tinggi di negara ini sebagai salah satu aktiviti Minggu Sains Halal
bengkel dihasrat dapat meningkatkan pengetahuan para peserta mengenai pembuatan sabun di samping sebagai salah satu sumber idea untuk para belia memulakan perniagaan sendiri dengan menghasilkan produk-produk tempatan yang dijamin halal dan diyakini. Menggunakan 3 jenis minyak iaitu olive oil, palm oil dan coconut oil. So kami juga menggunakan sumber semula jadi iaitu bunga telang. Selalunya bunga telang ini digunakan untuk pembuatan makanan dan minuman. Tetapi dalam bengkel ini kami gunakan air yang kami perolehi dari bunga telang itu untuk dijadikan sebagai satu bahan pembuatan sabun yang mempunyai banyak kebaikan dan faedah. Perbarisan lalu pada upacara Perhimpunan Agong sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan juga akan dimeriahkan dengan pasukan Persatuan Belia dan Komuniti serta pasukan gabungan warga negara sahabat. Lebih 300 orang menyertai pasukan Persatuan Belia dan Komuniti yang antaranya terdiri daripada Majlis Belia Brunei, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Majlis Kesejahteraan Masyarakat dan Kumpulan Meraih Berkah. Menunjukkan rasa cinta kita kepada raja, kepada negara dan membuktikan kita adalah bangsa yang taat setia untuk membangun dan menanai titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan juga sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Semangat untuk melihat National Day setiap tahun, bukan saja untuk diri saya sendiri tapi untuk macam kami daripada Majlis Belia Brunei untuk belia-belia yang ada di Brunei masa ini untuk melihatkan semangat kami kepada Brunei. Keterlibatan pasukan gabungan warga negara sahabat mempamerkan kerjasama dan peranan negara masing-masing dalam menjaga keamanan dan kemakmuran bermasyarakat dan bernegara. Kami gembiralah, kami mau celebrate dengan macam rakyat Brunei. Kami pun duduk sebagai kira rakyat di sinilah. Kami sangat antusias dalam mengikuti Hari Kebangsaan ini, selalunya berada di bandar, jadi kami pun pertama kali yang di stadium ini, jadi sangat spesial lah bagi kami. Persembahan Kuaya Gabungan Warga Perkhidmatan Awam akan memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Komitmen para padu peserta membuktikan rasa kecintaan terhadap negara. Para peserta kuaya memulakan latihan intensif sejak awal Februari lalu untuk memberikan persembahan terbaik semasa hari kemuncak nanti. Pembentukan latihan bermula dari segi suara dan juga gerak-gerak yang kami hasilkan untuk peserta. Jadi gabungan ini akan kami garapkan untuk persembahan kuaya tahun ini. Persembahan orkestra juga akan dijayakan oleh ahli pemuzik, antaranya Gabungan Pancaragam Pasukan Polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Harapkan dapat mempersembahkan yang terbaik, utamanya gabungan orkestra ini. Sebanyak 4 buah lagu yang akan dipersembahkan, mengiringi penyanyi dan kumpulan kuaya. Itu memang indah sabarlah untuk menantikan 24 ni. Pasal kami ready sudah. Satu. Teruja sekali. Alhamdulillah atas latihan daripada cikgu sama coach kami did well lah. InsyaAllah. Mudahan belajaran lancarlah 24 hari bulanan ni. Dalam masa sehari setengah boleh saya hafal lah lagu-lagu atau belajar lagi di rumah, balik-balik walaupun orang macam adalah macam benar-benar jua akan membuat, tapi dapat pasal this is for our country, untuk negara Brunei Darussalam. So menjadi kebanggaan saya lah. Saya berasa teruja dan bangga pada Hari Kebangsaan tahun ini kerana ini baru pertama kali saya mengikuti acara persembahan orkestra. Sementara itu, 2 adik-beradik yang akan turut mewarnai persembahan tema semasa sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan menyifatkan penyertaan mereka merupakan satu peluang keemasan yang dinanti-nantikan. Berusia 14 tahun, Hatidza menyerlahkan bakatnya menerusi kemahirannya bermain cello. Sementara Aisyah berusia 10 tahun menampilkan kebolehannya bermain violin.
Dengan semangat yang kental, dua pelajar sekolah antarabangsa Jerudong ini yakin akan dapat menunjukkan persembahan yang menarik pada hari yang bersejarah itu nanti. I feel proud and honored to be playing for this orchestra and to represent my school for National Day. I also feel like the hard work has paid off, and out of all my achievement, I think this is one of my biggest. I feel very proud once again that I can participate in National Day and that I can play for the orchestra. Berikutan keadaan cuaca panas kebelakangan ini, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah penjagaan dan perlindungan diri semasa menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya juga mengongsikan orang ramai yang memerlukan bantuan perubatan semasa menghadiri sesi latihan atau semasa majlis sambutan tersebut boleh pergi ke klinik-klinik perubatan yang disediakan. Bagi mengelakkan dan mengurangkan kesan akibat cuaca panas, Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai antaranya untuk menggunakan pelindung matahari bersesuaian, memperbanyakkan meminum air, mengambil sarapan pagi, jangan menghadiri acara jika berasa kurang sihat dan pakai topi yang boleh melindungi diri daripada terdedas secara langsung kepada sinar matahari. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat dan jangan sesekali duduk atau meninggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup dan tidak dipasang alat pendingin hawa. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya juga mengongsikan antara tanda strok haba. Suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas. Kulit kemerahan, berlaku kekejangan otot atau merasa mual dan muntah. Sebarang perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau hubungi talian Darussalam 123. Sukan, Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD menerbitkan risalah rasmi FABD Moving Forward. Majlis pelancarannya diadakan petang kemarin di FABD House, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Haji Faizal bin Haji Yusof, Presiden FABD. Risalah rasmi FABD Moving Forward diterbitkan sebulan sekali dalam bahasa Melayu dan Inggeris melalui format digital. Risalah rasmi ini juga akan disalurkan kepada Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA AFC dan juga kepada 211 negara ahli di bawah FIFA.